Seorang wanita dan 3 rakan lelakinya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Kulai, Johor hari ini atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang lelaki yang juga rakan mereka 16 Ogos lalu. Seorang lelaki menyerah diri kepada polis dalam keadaan berlumuran darah dan turut membawa pisau yang digunakan menikam rakannya hingga maut di bengkel kenderaan di Jalan Raja Omar, Kampung Selamat. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate pada Rabu kerana membunuh rakannya awal bulan ini. Assalamualaikum, Sembang Viral kembali bersama saya Fitri Yahya dan Dr. Izharif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fitri, apa khabar? Okey, kita kan dah sahabat dah lama kan? Lama sangat. Seronok tak bersahabat dengan saya Ustaz? Suka. Ya. Daripada persahabatan itulah saya pandai menggunakan kata-kata yang indah ketika mengacarakan rancangan. Saya pun dapat ilmu banyak-banyak tentang isu-isu Islam ni. Tapi kalau Ustaz, kalau lah tak direkan kan, tiba-tiba Ustaz macam persendakan saya di Instagram ke? Yelah Ustaz, kita berkawan tapi Ustaz lah memandukan saya. Ustaz buat lawak pun agak-agak lah Ustaz. Saya bukan apa kan, kadang-kadang kita ni bila kita bersahabat terlalu rapat, kita sampai lupa adab. Nabi ajar, bila kita berkawan, kita bersahabat, adab tetap kena jaga. Jangan mengumpat, jangan memburuk-burukkan, jangan menghina, jangan mencaci, jangan buka aib. Ni tak, lagi kita rapat, lagi sedap kita buka aib. Macam mana dia tahu pasal flow? Tak, I tak tahulah. I tak tahu mana dia tahu. Dan you all bukan tak tahu Julana tu macam mana. Kan, dia boleh buat apa saja. Saya terbaca satu ungkapan antara orang yang paling bahaya dalam hidup kita kan, sahabat yang terluka. Kita dah semua rahsia dia dah simpan, tapi sekali lagi dia terluka macam siap. Dia punya senjata dah ada ni. Dia boleh sebarkan apa jua rahsia yang dia ada tu. Betul. Itu sebabnya pepatah Tamil ada menyebut. Dia bawa pepatah Melayu, saya bawa pepatah Tamil. Pepatah Tamil mengatakan bahawa, tapi dalam terjemahan, persahabatan akan menyebabkan kasih sayang. Persahabatan juga boleh menyebabkan berlakunya bara api yang tidak akan terpadam. Bahaya kan? Oh, cerita Tamil macam itulah dia punya tu. Bayangkan, maksudnya persahabatan yang betul-betul utuh, yang jaga adab, jaga akhlak, akan bawa sampai ke akhirat. Tapi kalau kita tidak menjaga adab, tidak menjaga tata susila sebagai seorang Islam, khususnya orang kita, maka ia akan membawa kepada perbalahan yang mungkin tidak akan terhenti. Ada persahabatan yang bermula dengan main masak-masak di depan rumah, tetapi berakhir di mahkamah. Wah, dahsyat Bermula masak-masak di rumah dan berakhir di mahkamah. Pandai menggunakan kata-kata. Luar biasa. Macam Ustaz, sayanglah sebab kita dah... Kalau kita buat kajian, saya suka analisis, saya suka kaji. Masalah yang berlaku, rumah tangga, masalah yang pergaduhan anak beranak ni. Bapa saudara, orang tua orang ni, semua yang dikata gaduh zaman atuk nenek dulu. Bila cek punya kaji, rupa-rupanya atuk nenek dia yang bergaduh tu semua kawan baik, tapi bergaduh disebabkan harta. Sampai ke cicit tak bertegur siapa. Betul tu? Maknanya bermula dengan kasih sayang daripada depan rumah, kawan baik dan berakhir di mahkamah. Kerana apa? Kerana kita tersilap langkah dalam persahabatan. Adab tak jaga, syariat tak jaga, undang-undang pun tak jaga. Dan kita ni pula kadang-kadang bila kita buat live dekat Facebook kan, kita lupa undang-undang tau. Macam contoh, saya nak kata dekat Fitri, saya tak boleh kata spesifik. Takut benda tu salah. Boleh kalau kias-kias salah, lah. kalau salah, Fitri okey. Fitri okey. Cuma masalah orang keliling Fitri. Yang racun. Ya, datang jumpa Fitri. Fitri, Ustaz Izzah cakap salah tu. Inilah masanya. Kebetulan job tak banyak. Tengok dia mula dah. Inilah masanya. Dia duk main, duk bakar, lah mahkamah. Bila mula di mahkamah, pergaduhan dan perbalahan akan bermula. Yang manis sahabatan tu habis, musnah. Habis bang, habis. Tapi kita, Ustaz, saya baca banyak buku sejarah. Level persahabatan Rasulullah dan para sahabat tu kenapa begitu cantik dan wow, memang benchmark yang sangat. Betul. Saya sampai hari ini masih mengkaji akhlak Nabi dan para sahabat dalam persahabatan. Mereka ni susah sama susah. Itu yang susah nak dapat.
Senang sama senang. Persahabatan, konsep inilah yang dibuat oleh Nabi SAW dalam hidup dia. Masa Nabi susah, semua para sahabat akan merasai kesusahannya. Bila dah senang, semua sahabat akan merasai kesenangan dan Nabi masih begitu. Itu sebabnya hubungan kasih sayang mereka sangat utuh. Mereka dengar Bilal bin Rabah zaman Umar ni. Nabi dah meninggal dah. Abu Bakar dah meninggal. Lepas tu Umar, zaman Umar minta Bilal bin Rabah azan. Bilal bin Rabah tak mau azan mula-mula. Dia kata minta maaf aku tak boleh nak azan. Sebab aku adalah Bilal kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia diminta oleh khalifah Bilal azan juga. Sampai separuh menangis habis semua orang. Orang Madinah semua pakat keluar sebab teringat kepada Nabi SAW. Sebab apa? Persahabatan, brother. Moralnya paling penting sekali ialah adab dan juga kena ada juga ruang dalam bersahabat orang. Rapat mana pun kena juga ada sisi-sisi yang perlu kita tak bagi semualah maksudnya. Betul. Dalam persahabatan ni saya suka bawa dan kongsi kepada tuan-tuan perempuan, kepada Fitri juga, nasihat Sufyan Ats-Tsauri. In kunta ta'rif nafsaka. Kalau kamu kenal diri kamu, kamu kenal persahabatan dengan kawan-kawan kamu, la yadurruka ma qila fik. Apa sahaja cerita-cerita tentang kamu, tentang sahabat kamu, tidak akan menggundah gulanakan kamu. Oh, saya kenal Fitri, orang cakap tentang Fitri, orang gosip tentang Fitri, saya takkan percaya sebab saya kenal you. Apa-apa saya akan balik pada you. Itulah persahabatan yang perlu ada dalam diri kita. Sayanglah sebab dulu kan kita julang supaya sahabat, sekarang dia jadi musibat. Antara sahabat musibat memang boleh berubah sekejap mata kan? Kejap padahal kita tengok, dah lama kawan, dah betul-betul baik, bertepuk tampar semua, dah berkongsi tu ini. Ya, itu sebabnya dulu dikatakan sahabat membawa barakah. Barakat. Berkat. Hari ini sahabat membawa laknat. Apa faedahnya itu? Jangan sampai begitu. Bila dah tak bersahabat ni, dunia terasa sempit lah sebab kita dah biasa kan. Bila tengok daripada jauh kita dah macam lari-lari. Jadi dunia semakin sempit disebabkan kita ni telah pun ada konflik dalam sahabatan yang dianggap sebagai adik-beradik, ukhuwah yang cantik, akhirnya dah tercari semuanya. Terima kasih Ustaz berkongsi satu maklumat yang penting hari ini untuk kita membawa satu semangat persahabatan yang mulia, dan benchmark kita ialah persahabatan antara Rasulullah dan juga para sahabat. Kuncinya kepada teras keimanan yang tinggi dan juga tidak ada kepentingan lain. Dunia kan tidak ada langsung. Semuanya sedar dan terbuka hati kerana betul-betul percaya kepada janji Allah yang pasti. Saranan Ustaz akhir sekali untuk semua yang ingin jalankan persahabatan dan ke mana nak bawa persahabatan itu pergi dalam hidup, dunia dan akhirat. Persahabatan ni, pertama, carilah persahabatan untuk kita berkenal-kenalan. Nombor dua, carilah persahabatan untuk kita bergembira. Yang ketiga, carilah sahabat untuk kita mencari dunia. Yang keempat, carilah sahabat yang boleh membawa kita bahagia di akhirat. Nombor lima, carilah sahabat untuk kita berduka dan bergembira bersama. Itu dia, bukan senang nak cari. Moga-moga kita semua dapat sahabat yang terbaik, sebab bila kita bersahabat ni kita dapat membuka pintu rezeki, jiwa tenang, dan saat berlaku apa-apa juga situasi yang buruk, ada orang yang menyambut puji Tuhan kita. Bertenang, melapang dada, moga-moga segala persahabatan yang dibina tidak berakhir di mahkamah dan kebencian. Na'udzubillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sembah viral untuk anda.